双天明月光，一夕地上霜。煮豆望明月，离豆西不香。Kau tunggu aku ke? Oh, maaf. Selamat datang ke Kepala Sejarah, ibu kepada semua bidang. Jom kita pergi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menceritakan tentang Maharaja King Shi Huang yang sangatlah hebat, sangatlah kejam. Ada orang kata kejam, ada orang kata hebat. Mari kita dengar dahulu. Maharaja King Shi Huang ialah putera kepada Zhuangshang yang memerintah di Qin dan di bawah naungan dinasti Zhou. Pada waktu itu, nama King Shi Huang ialah Yingzheng. Belum lagi King Shi Huang, hanya Yingzheng. Selepas kejatuhan dinasti Zhou dan kemangkatan ayahnya Zhuangshang, King Shi Huang telah menaiki tahta pada umurnya 13 tahun. Jadi, negeri-negeri dan wilayah-wilayah mula mengambil kesempatan untuk menaiki tahta dan menjadi raja. Hanya menjadi raja, bukan maharaja. Sebelum King Shi Huang ni jadi maharaja pada umur 38, beliau mempunyai angkatan tentera yang ramai dan ditakuti oleh wilayah lain. Di waktu itu, King Shi Huang mula ekspedisi menguasai wilayah. Kerajaan Han jatuh pada Qin pada 230 sebelum Masihi. Pada 222 sebelum Masihi pula, gempa bumi telah melemahkan wilayah Zhou yang agak kuat, dan King Shi Huang mengambil kesempatan untuk menakluk wilayah Zhou tersebut. Wilayah Wei pula jatuh ke tangan King Shi Huang pada 225, diikuti dengan wilayah Chu, dan wilayah Yan juga jatuh ke King Shi Huang, dan kerajaan terakhir pula jatuh pada 221 sebelum Masihi, iaitu wilayah Qi. Setelah dia balun semua kerajaan tu, wilayah-wilayah tu, mulalah dia melantikkan diri dia mencipta gelaran baru, iaitu Huangdi. Huang yang bermaksud tiga maharaja sejarah awal dinasti lain-lain. Ialah sejarah awal lah gitu. Jadi di pula ialah 5 maharaja selepas 3 maharaja tersebut. Jadi selepas itu mulalah perkataan Huangdi. Dan musuh yang paling ditakuti ialah kematiannya sendiri. Akibat dia terlalu taksub, terlalu takut nak mati, jadi dia cari penawar kekal abadi. Macam minum jadi kekal muda lah, tak mati-mati lah. Repek hang apa. Jadi Maharaja King Shi Huang ni suruh tabib-tabib untuk berubat-ubat semua, cari ubat. Ada orang yang tabib-tabib yang palsu, macam penipu. Dia meletakkan merkuri ke dalam minuman King Shi Huang yang untuk mempercepatkan kematian dia. Jadi selepas itu, sebelum kematian King Shi Huang telah menyuruh untuk menciptakan kubur yang sangat besar. Di dalam kubur itu tercipta banyak patung-patung macam terakota tu. Itulah 8,000 tentera dalam tu. Apa fungsi sebenarnya 8,000 tentera tu? 8,000 tentera itu sebenarnya untuk menjaga King Shi Huang di akhirat dan menakluk kerajaan langit. Macam Yapin kau. Jadi selepas itu, kita kembali ke balik semasa hidup King Shi Huang hidup, di waktu pembinaan tembok besar Cina. Apa fungsi tembok besar Cina tu sebenarnya? Fungsi tembok besar Cina itu bukanlah kerana Ya'juj dan Ma'juj lah, apa benda lah. Jangan dengar itu semua. Itu semua mengarut. Pembinaan The Great Wall tu sebenarnya ialah untuk menghalang ancaman daripada puak Siono Nomad, iaitu keturunan daripada Attila the Hun. Jadi disebabkan untuk mengelakkan ancaman daripada Siono Nomad, Maharaja King Shi Huang ni suruh bina satu dinding yang besar untuk tutup lah semua tu. Ramai juga yang mati disebabkan pembinaan tersebut. Antaranya ialah penjenayah dan hamba-hamba yang dipaksa sehingga mati. Tak tahulah berapa ramai mati dekat dalam tu. Ke Maharaja King Shi Huang ni baik ataupun jahat? Sepandangan daripada pendapat sejarawan Cina mengatakan King Shi Huang ialah baik
kerana telah menyatupadukan antara wilayah-wilayah yang berperang ketika itu, the War in State period, yang telah menyatupadukan antara wilayah-wilayah di China. Disebabkan itu, pendapat daripada sejarawan barat pula mengatakan Qin Shi Huang jahat kerana telah membunuh seramai 400 lebih ahli agama dan para agama lainlah yang telah dibunuh kerana tidak bersetuju akan Qin Shi Huang ketika itu. Dan ada juga mengatakan 700 lebih pelajar telah dibunuh dengan kejamnya seperti dilempar batu sehingga mati. Dan ramai lagi pengandut Confucius dan para yang lain telah dibunuh kerana tidak bersetuju akan Qin Shi Huang. Disebabkan itu, Qin Shi Huang telah membakar buku dan menanam buku-buku tentang Confucius dan tentang benda lain yang hanya tinggal buku-buku biasa saja. Jadi Qin Shi Huang ni, orang yang beragama ini akan mengisahkan impian beliau. Terima kasih menonton. InsyaAllah video lain akan menyusul, dan tolong subscribe dan like, share.